Assalamualaikum dan salam suratku sayang. Buletin Lukas edisi tengah hari 10 November 2021 bersama saya Fatin Syahirah Rosdi. Tumpuan berita, projek logik metanol Sarawak bakal menjadi pemangkin kepada perkembangan industri minyak dan gas termasuk industri hiliran yang akan menghasilkan nilai tambah dan mentransformasikan Bandar Bintulu menjadi hub petrokimia. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menegaskan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS di bawah pimpinannya sentiasa berusaha memajukan industri minyak dan gas di negeri ini. Justru Kerajaan Sarawak mahu memaksimumkan penggunaan gas asli melalui industri hiliran di negeri ini dengan menjadikan Bintulu menjadi hub petrokimia melalui penubuhan SEDC Petchem Hub. We want Bintulu to be the petrochemical hub in Sarawak through the establishment of our SEDC Petchem Hub. To realize this objective of placing our downstream petrochemical activities here. The other factor I wish to share is that the methanol and derivative project is one of the two initiatives to embark on more downstream petrochemical industries. Sarawak Methanol Project will be the catalyst for future downstream added value petrochemical industries within the SCDC Petchem Hub. This project will undoubtedly be a catalyst to further transform Bintulu from the current world-renowned LNG gas producer to a petrochemical hub with future downstream value-added integrated petrochemical complex. Dalam sidang media selepas mengadakan lawatan kerja di Sarawak Methanol Plant di Tanjung Kidorong Bintulu pada Selasa, Ketua Menteri juga memuji pengurusan dan kaki tangan Petchem dan rakan kongsi projek Samsung Engineering Company Limited SECL dan China Communication Construction Company M. Sdn Bhd CCCCM di atas kerja yang dilakukan dengan baik setakat ini. Katanya beliau amat kagum dengan kemajuan fizikal projek yang mendahului jadual walaupun berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Zohari juga berkata, projek itu juga bakal memberi peluang pekerjaan kepada 4,500 pekerja semasa pembinaannya dan 300 kaki tangan tetap apabila beroperasi kelak. Sebagai persediaan untuk beroperasi, ujarnya, Sarawak Petchem telah memulakan program latihan juruteknik TTP selama 1 tahun dengan kerjasama Petronas Instep. There's a training program already undertaken by Sarawak Petchem. It has commenced the first year technician training program in collaboration with Petronas Instep. All trainees are Sarawakian. Currently, there are 74 trainees undergoing TTP at Instep. Already there, all Sarawakian that will become the core to operate this plant, the technician. And the second batch, 42 trainees, again will be reporting on 21st November 2021. Seterusnya, Kerajaan Sarawak sentiasa membawa pelbagai projek pembangunan untuk manfaat rakyat termasuk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Asajaya. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, terbaharu 4 projek Kerajaan Sarawak akan diserahkan bagi tujuan pembinaan. Menurutnya, antara 4 projek tersebut ialah projek pembersihan sungai dan parit dalam Kampung Moyan Ulu Lot,
projek membersihkan Sungai Kampung Beliong Cina, cadangan membina jalan ladang baharu ke kawasan kebun kelapa sawit di Ulu Moyan, Kampung Moyan Laut dan cadangan membina jalan ladang dalam kebun kawasan Moyan Laut dan Serpan Laut daerah Sajaya. Ini adalah satu yang dijalankan terus menerus. Pada hari ini hanya 4 projek yang kita agihkan. Tapi kalau kita lihat secara menyeluruh, memang projek-projek yang begitu banyak sekali dan banyaknya adalah telah diagihkan terus oleh pejabat-pejabat pelaksana ataupun agensi-agensi pelaksana. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan 4 projek di Kota Semahan pada Isnin. Tambah bekas adun Asajaya itu, jumlah keseluruhan kos bagi 4 projek tersebut ialah sebanyak RM748,148. Dalam perkembangan lain, beliau yang juga merupakan Naib Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB berkata, Parti Islam Se-Malaysia PAS Sarawak tidak perlu bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 kelak. PAS bukannya dalam GPS, tapi kita di pusat kita friendly ataupun kita menyokong kerajaan perikatan, dan dalam kerajaan perikatan itu ada Parti Amanah, Parti PAS, Parti UMNO. Parti-parti ini kalau di Sarawak mereka bukan dalam perikatan ataupun dalam GPS. Jadi tidak ada ruang untuk PAS bertanding di bawah GPS, karena GPS sudah madak memberitahu bahawa mereka akan bertanding dalam kesemua 82 kerusi. Sebelum itu, beliau menjawab kenyataan Setiausaha PAS Sarawak yang mahu menyerahkan kepada kepimpinan PAS Pusat untuk berunding kerusi dengan GPS mengenai kemungkinan PAS bertanding pada PRN Sarawak ke-12 tidak lama lagi. Berita selanjutnya mengenai Yayasan Petronas yang telah menyumbangkan peralatan dialisis bernilai RM624,000 kepada Pusat Dialisis Permai Jaya Miri pada Isnin. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Timbalan Pengurusi Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Cawangan Miri, Datuk Sri Lee Kim Shin memberitahu Yayasan Petronas menerusi tanggungjawab sosial korporatnya CSR itu menyumbangkan 12 unit mesin hemodialisis, seunit mesin rinser dan 2 unit mesin dialyzer reprocessing. Katanya lagi, pusat dialisis ini merupakan pusat dialisis baharu yang terletak di Permai Jaya yang dibina bagi menyokong dan melengkapkan pusat dialisis yang terdapat di Jalan Bulan Sabit Miri. Tambah beliau, pembinaan bangunan baharu ini telah bermula pada 2019 dan siap pada tahun ini walaupun menghadapi kekangan disebabkan wabak COVID-19. Ujar beliau, sebaik sahaja beroperasi sepenuhnya, ia akan menampung keperluan kira-kira 240 orang pesakit. Datuk Sri Lee berkata, buat masa ini mesin peralatan sedang ditempatkan secara berperingkat dan setelah siap dipasang, ianya akan menunggu pemeriksaan akhir dan kelulusan daripada Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta bagi mendapatkan lesen operasi. Berita diteruskan lagi dengan seramai 417 orang pelajar dari 3 buah sekolah menengah dan 23 buah sekolah rendah di kawasan Terbedu menerima sumbangan bantuan voucher pakaian seragam daripada Yayasan Sarawak di Kampung Pichin pada Isnin. Majlis penyerahan voucher tersebut telah disempurnakan Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Dato' Amar Michael Manyin Jawong. Berucap dalam majlis tersebut, beliau memberitahu Yayasan Sarawak akan membina 5 buah sekolah antarabangsa dengan kos sebanyak RM300 juta.
Jelasnya, sekolah-sekolah terbabit akan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dan kemasukan pelajar dari luar bandar dan bandar yang layak di bawah kategori B40 adalah secara percuma. Namun ujarnya, bagi pelajar kategori M40 dan T20, mereka perlu membayar kemasukan ke sekolah terbabit. Dalam pada itu, beliau yang juga bekas adun terbeduk merakamkan penghargaan kepada Yayasan Sarawak kerana membantu para pelajar yang kurang berkemampuan dari konstituensi berkenaan mendapatkan pakaian seragam sekolah bagi sesi persekolahan akan datang. Beralih ke perkembangan berikut, projek pembinaan jalan kampung NCK menerusi peruntukan Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Samarahan IRSDA dijangka siap pada 10 Disember 2021. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak yang juga bekas adun Sebuyau Datuk Jilahi Narawi berkata, projek tersebut mula dilaksanakan sejak 26 Julai lepas dengan peruntukan sebanyak RM500,000. Dalam program sama, Datuk Jilahi turut menyempurnakan majlis penyerahan tapak projek membina jalan masuk ke kebun kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK yang diwakili Tuai Rumah Meramat Lalat. Beliau memberitahu projek sepanjang 700 meter berkenaan berjumlah RM126,576 telah mula dilaksanakan sejak 9 November 2021 dan dijangka siap dalam tempoh 4 bulan iaitu pada 9 Mac 2022. Jelasnya, projek jalan tersebut bertujuan untuk memudahkan dan mempercepatkan kerja menghantar baja, mengambil hasil buah dan memudahkan perjalanan pekerja untuk melakukan rutin harian ke ladang. Berikut perkembangan COVID-19 pada Selasa. Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, dalam kenyataan medianya pada Selasa, sebanyak 416 kes positif baru telah dikesan. Daripada jumlah itu, 130 kes adalah kategori 1, 275 kes pula adalah kategori 2, 5 kes dalam kategori 3 dan masing-masing 3 kes dalam kategori 4 dan kategori 5. Tambah JPBN Sarawak lagi, kes-kes tersebut dikesan di 25 daerah dan perinciannya adalah seperti tertera. Kenyataan sama juga menyatakan sebanyak 13 kes kematian telah dilaporkan dalam tempoh 21 Oktober hingga 8 November 2021. Sementara itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan kluster industri Jalan Semerbak Kuching pula diisytiharkan tamat setelah tiada kes baharu dikesan atau dilaporkan dalam tempoh 28 hari yang lepas melibatkan kluster ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahirah Rosdi dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Jaga jarak sosial, amalkan kebersihan optimum dan jangan lupa patuhi SOP. Salam UKAS.